mesti ramai ada objektif masing-masing kan. Objektif ada yang nak tengok, ada yang baru nak belajar, mungkin ada yang dah belajar banyak cuma nak tambah ilmu yang sedia ada, dan hari ni mungkin ada yang nak tambah skill untuk purpose yang spesifik. Dalam situasi ni mungkin untuk belajar tentang buat video assignment ke, supaya nanti boleh lead dalam group video editing project ke. So yang datang ni mungkin ada banyak objektif masing-masing. So apa yang di-highlight oleh Perkim dalam program ni, daripada management program ni, main board highlight yang kita datang program ni untuk empower 40 skills. So in terms of that, kita cuba untuk nambahkan skill untuk 40 program yang akan direkrut dalam masa depan, insyaAllah, kalau kes COVID yang berkurang. Dan seterusnya, Perkim ada highlight yang partisipan hari ni mungkin datang untuk enhance skill untuk buat assignment videos. So apa objektif yang kita datang hari ni mungkin ada banyak, tapi untuk saya it is limitless to your own. Kiranya bergantung pada hala tuju masing-masing untuk apa digunakan ilmu ni, tapi ianya berbalik kepada kreativiti kita yang kita akan apply untuk edit video ni. So kita gerak ke fasa seterusnya. So dalam hari ni kita akan sentuh tentang basic. Mungkin ramai orang yang datang hari ni mungkin ada yang baru nak belajar kan. Dan basic dalam videografi ni, apa yang saya boleh rumuskan ada 3. Dia start dengan planning sesebuah video tu. So dalam fasa planning ni, mungkin kita akan plan sesuatu video tentang apa konten yang kita akan persembahkan video tu. Mungkin kita ada buat video untuk banyak purpose kan. Ada yang untuk video assignment, ada untuk project, ada untuk orang kata apa, entertainment. Semua takluk kepada purpose masing-masing. So in terms of planning ni, kita akan identify apa yang perlu di-include dalam video tersebut. So dalam planning lah, kita akan, orang kata apa, kita macam buat satu outline apa yang perlu ada dalam video kita untuk jadikan satu video kita ni benda yang lengkap untuk kita persembahkan kepada orang lain. So next phase is shooting. Dalam part shooting ni lah yang mungkin perlukan sedikit skills dan orang kata apa, perlu apply some ilmu baru lah untuk dalam merakam ni. Macam kita boleh je rakam biasa-biasa, cuma nanti outcome-nya just keluar macam biasa-biasa juga. So dalam shooting ni pun kita akan rujuk balik kepada planning yang kita buat tadi, tentang apa yang kita plan, kita shoot, kita rancang dan kita buat. Dalam situasi buat ni, kita shoot ni, kita akan come up with beberapa banyak video footage yang mungkin akan di-edit semula dalam fasa seterusnya, iaitu editing. So editing part, it's a hassle or stressed out process. So pada pendapat saya, editing part ni bagi saya ialah fasa yang paling, orang kata, paling menyusahkan. Bukan menyusahkan, paling orang kata memang tak suka lah, sebab dia perlukan komitmen, dia ambil banyak masa untuk buat sesuatu projek tu. Dan kalau kita
tak banyak kita bila dah kat awal-awal kita kena explore pula, jadi memang ambil banyak masa dan mungkin kapal-kapal tentang apa yang diterangkan, apa yang ada dalam software tu. So dalam part editing ni, hari ni kita cuba explore, kita akan bagi pendedahan tentang contoh kita guna satu software ni, kita cuba faham sedalam-dalamnya. So kita boleh orang kata apa, apply kita boleh guna application ni sebaiknya. So macam contoh ini kita guna Filmora. So nanti bila orang tanya pasal Filmora je, pasal video editing je, cakap pasal Filmora, kita boleh ajar dia, mungkin kita boleh manfaatkan sebaiknya daripada application ni. So itu jadi bila habis part editing ni, orang kata apa, kita akan rasa seronok dengan outcome dia. Part dia mungkin menyusahkan, tapi bila dah dapat result tu, mungkin kita akan rasa gembira dengan effort kita sendiri. So tu ialah 3 fasa utama untuk edit video. Okay. So kita bergerak kepada fasa pertama, iaitu planning. So planning, basic planning for a video. So apa yang perlu kita consider dalam satu video ni. So dalam satu video kita perlu ada timeline consideration. Timeline consideration ni macam orang cakap, timeline yang kita peruntukkan untuk sebuah projek. Contoh kita mesti ada part intro, part intro, lepas tu kita mungkin ada content, mungkin ada orang kata apa, rumusan atau conclusion. So dia timeline consideration ni berbeza ikut purpose kita. Jadi in terms of that, kita mungkin kalau untuk kita punya assignment tu lebih kepada kita nak buat satu acting scene, kita cuba nak berlakon atau kita ada macam gimmick. So timeline dia yang guna berbeza dengan apa yang kita nak buat untuk content education. Macam education tadi kita cakap, mungkin kita ada intro, mungkin kita ada content, mungkin kita ada sedikit rumusan. Tapi untuk timeline acting mungkin berbeza sikit. So it depends on the purpose apa yang kita nak buat video tu. So for the division, so kalau dalam satu video ni kita ada pemecah orang kata apa, bahagian lah, macam saya cakap tadi, kita ada intro, content and conclusion, dan seterusnya expected duration. Expected duration pun ikut pada kita punya requirement sendiri lah. Contoh selalunya video presentation yang kita selalu buat kan, mungkin ambil masa dalam 12 minit, 2 orang setiap minit. So ikut pada expected duration yang kita expect. So dalam expected duration yang kita dah rancang tu, mungkin kita dah rangka apa yang perlu ada untuk cukupkan masa 10 minit tersebut. Dan expected shot ni orang kata apa video yang perlu ada. Macam expected shot, macam kita nak buat satu scene berlakon, scene acting. So apa scene yang perlu ada untuk terjemahkan storyline kita. So dia akan dirumuskan semula dalam planning. Dan planning ni lah kita nak fikir apa yang perlu ada berdasarkan berapa minit yang kita diperuntukkan tu. So last but not least, kalau boleh kita ada proper content lah. Dalam situasi ni, proper content ni rujuk kepada kita nak buat content apa tu, mungkin boleh selit sedikit message atau orang kata apa, pengajaran, atau ada sedikit benda yang ilmiah, elemen ilmiah dalam apa yang kita buat tu. Atau mungkin kita encourage orang atau motivate orang untuk buat something
betul. Dalam planning ni kalau ada message untuk orang lain, mungkin orang akan lebih tertarik untuk tengok video kita ni. Akan lebih, orang kata, interaktif lah. Okay, seterusnya. Setakat ni semua okey ke? Ada tak ngantuk Alright. Saya akan terus ke fasa seterusnya. Fasa shooting satu video. Okay, untuk shooting, saya ada, untuk basic shooting video ni, dia, orang kata apa, lebih kurang kepada fotografi. So, dia punya setting dia lebih kurang. Kita just cuma faham dan apply balik dalam konteks video. So, mungkin kita dah terbiasa dengan ambil gambar kan. Kita ada media sosial, kita mungkin berinteraksi atau mengambil, kita cuba, orang kata apa, ada konten untuk kita sendiri tu setiap hari. Mungkin kita ada, contoh bulan Ramadan, kita mungkin ambil gambar banyak kat masjid, macam kita rasa satu benda tu benda yang ada memori untuk kita. So mungkin kita dah terbiasa buat dalam kehidupan seharian kita. Contoh kita ada pet atau kita ada haiwan peliharaan seperti contohnya kucing. So mungkin untuk dia ada dia punya scene kecomelan dia tu, mungkin kita dah terbiasa rakam atau ambil gambar kucing tersebut. So in terms of shooting ni, saya ada highlight dua benda yang mungkin semua orang perlu faham sebelum pergi lebih jauh. Ni orang kata apa, basic untuk shooting video lah. Jadi saya ada highlight dua elemen, iaitu composition and exposure. Selalu kalau ada dua benda ni in align, insyaAllah video tu akan jadi satu video yang orang kata proper lah. Kalau macam video yang jenis tak jaga apa semua, mungkin orang lebih kurang tertarik lah nak tengok video kita. So dalam isu ni, saya ada juga highlight satu benda bila jadi Pak Pro untuk Perkim punya program. So untuk Pak Pro Perkim punya program ni, kita ada satu restriction untuk satu community group target, iaitu Laila Project. Kalau kita join satu program untuk Laila, saya harap siapa yang bakal jadi komiti ni mungkin take note lah, yang untuk kalau kita buat satu video tentang diorang lepas habis projek, kita kena, orang kata apa, kita kena censored atau tetap boleh tunjuk muka diorang kat public lah, sebab benda tu sensitif dan tak boleh didedahkan untuk jaga privacy diorang lah dekat khalayak ramai. So take note about that for the future Pak Pro. So next we move to the first basic element, itu composition. So in terms of composition, untuk basic, orang cakap apa, kalau setiap benda, setiap gambar atau video yang kita buat, kalau ada benda ni, memang orang kata akan jadi on point lah video atau gambar yang kita ambil ni. So orang cakap apa, untuk composition mesti ingat the rule of third ni. So apa the rule of third ni? So in terms of fotografi punya view, rule of third ni apabila kita ni menggunakan satu grid, dan dalam satu grid tu kita pastikan objek kita align dalam titik persilangan dalam kita punya grid tu. So saya nak encourage semua partisipan dalam ni, bila kita nak ambil gambar atau kita nak shoot satu video, kalau boleh kita set dekat phone kita atau kamera kita
kita set, kita buat grid, so mudah untuk kita, orang kata apa, nak adjust kita punya angle tu bagi ngang supaya kena dengan objek apa yang kita nak ambil tu. Contoh, kalau raya ni saya bagi contoh, kita nak ambil gambar kat jalan kan, nak OOTD raya lah orang kata. So kalau boleh kita bagi objek kita tu ada dekat center. Ada dalam center ni maksudnya dia ada dalam titik persilangan dalam grid tu. Jadi contoh lain kita boleh apply adalah kita nak buat video assignment, kita nak rakam diri kita bercakap as a video. So sangat penting untuk kita berada di betul-betul center of the video. So orang kata apa, dia lebih proper lah daripada kita ada kat tepi, kita ada dekat mana-mana position yang orang kata apa, tak kena dengan angle kamera, dia jadi orang kata slack sikit lah, macam tak nice lah, macam tak perfect. So in terms of that, kita guna grid untuk tentukan dekat mana kita punya objek tu berada. Lepas tu contoh lain, macam dalam gambar ni ada batu ni, dia tak duduk kat center tapi dia ada align dengan dua point ni yang menunjukkan satu dia nak align dengan sunset dekat belah kiri. So orang kata apa, dia more tu kita punya terjemahan masing-masing lah. Kalau kita letak kat center mungkin batu ni punya angle slack lah sebab tak nampak sunset tu semua. So kita boleh apply juga dalam video punya shooting. Setiap kali kita shoot, kalau boleh kita punya objek tu berada dalam titik persilangan dalam grid tu. So itu untuk composition. Harap semua faham. Dan saya harap kepada the cheat sheet. Okay. Untuk hari ni, untuk exposure, apa yang orang kata fotografer atau videographer akan selalu guna cheat sheet dalam setiap, orang kata untuk apply apa yang, untuk pastikan exposure yang kita guna ni, exposure yang di-apply dalam gambar atau video nampak tak terlalu overexposed, tak terlalu underexposed. Orang kata lighting dia on point. Macam tu. Jadi daripada segi exposure ni, saya orang cakap the cheat sheet ni dia ada 3 elemen. So dia boleh apply dalam video tapi tu lah, kalau possible lah, kalau siapa yang ada kamera manual mungkin dia boleh nampak dengan lagi jelas lah untuk setting ni. So saya ajar ini part setting manual ni supaya kadang-kadang auto ni dia, orang kata apa, dia tak kena dengan standard lah. Mostly professional videographer atau fotografer akan set manual kepada apa peranti masing-masing lah. Untuk device masing-masing yang dia pakai tu, dia akan set manual lah. Macam contoh dalam phone saya ni, saya tunjuk contoh, ada setting professional, nampak ni, nampak dalam setting professional ni dia ada macam elemen yang saya cakap tadi, dia ada shutter speed, dia ada aperture dan dia ada ISO. Dan dalam 3 ni, kalau kita boleh set manual, mungkin kita punya exposure dalam setiap kali yang gambar yang kita ambil tu nampak lagi okey lah. So benda ni memang sangat applicable kalau kita nak buat program waktu malam. Contoh kita ada dekat Kampung Asli Hikam Project atau kita ada dekat Laila Project, di mana situasinya pada waktu malam dan waktu yang kita nak shoot video tu ialah low light. Tak kisah mungkin dalam bilik korang sendiri ke, dia punya lighting tak berapa proper. Tu lah, kalau ada supportive lighting, kita beli supportive lighting tu lebih proper lah kalau ada dalam situasi shooting dalam bilik. Tapi ni kalau kita dekat tempat gelap, dekat mana-mana tempat,
So kalau kita nak shooting ni, kalau boleh kita set manual. Set manual. Mungkin dalam phone kita masing-masing ada night mode semua. Tapi tu lebih mudah lah, sebab tu diorang buat terus night mode tu untuk mudahkan orang terus ambil gambar. Tapi kalau kita set manual sendiri, mungkin kita akan dapat satu satisfaction yang lebih daripada ni. Kita faham tentang konsep macam mana kamera tu berfungsi. So saya akan terang 3 elemen utama dalam cheat sheet ni. So yang pertama ialah shutter speed. So shutter speed, kalau korang set kamera kepada manual, kita boleh nampak dia ada 1/60 to 1/1600. Dia bergantung pada setting kamera masing-masing. Dia berbeza ikut spesifikasi kamera masing-masing. So in terms of that, untuk low light, ramai yang akan pakai rendah shutter speed. Kiranya dalam situasi ni, rendah shutter speed lagi rendah, orang kata apa, lens tu dia kurang, dia orang kata shutter kamera tu dia lebih kurang dia kalau tengok daripada angle kamera tu, dalam contoh DSLR, dia ada dia punya shutter. So kalau shutter speed yang kurang ni, dia dapat, orang kata apa, shutter yang diambil dalam setiap gambar tu kurang lah. Betul tentu. So kalau dalam video, kalau kita nak set manual, dia bergantung kepada frame rate kita ambil video tu. Contoh, kalau kita ambil video yang 60 frame per second, untuk shutter speed kalau boleh kita darab 2 kali daripada setting kamera tersebut. Contoh shutter speed yang sesuai dengan frame rate 60 ialah 120. Tapi kadang-kadang orang main langgar je benda tu, sebab orang kata apa, kadang-kadang kita dah set 2 kali ganda daripada situ, tapi dia punya lightingnya still tak okay. So ramai orang akan tinggikan lagi. Orang kata apa, kalau nak pastikan shutter speed tu kena dengan frame rate kita, orang akan beli additional attachment lah untuk kamera tersebut. Macam orang kata ND lens akan digunakan, ND lens akan digunakan untuk kurangkan glare masuk ke kamera tersebut, supaya kamera tersebut boleh shoot dengan apa yang kita mention tadi, frame rate 60, shutter speed 120. Kalau frame rate kita 30, shutter speed kita hanya 60. Depends. Then kita bergerak kepada ISO. ISO ni, dia dalam satu kamera ni, kalau kita set ISO ni tinggi, dia punya gambar akan jadi grainy. Sebenarnya ISO ni orang cuba nak rendahkan, sebab saya akan tunjuk contoh gambar yang grainy. Gambar yang grainy ni macam ada noise dekat satu video atau gambar yang dia ambil. So dia tak proper lah. Orang kata kalau kita waktu malam, patutnya kita nampak gelap, tapi ni kita nampak macam glare-glare, macam noise lah dia tunjuk. So untuk ISO, kita cuba set, selalunya kita set 100 setiap masa. Tapi waktu malam, bila malam jadi gelap, bila situasi jadi gelap, kita akan tinggikan sikit lah. Letaklah tinggi sampai 6,400, 3,200 ni. Kalau boleh proper, yang orang set paling tinggi 800 atau 1,600 untuk waktu malam. So kalau situasi tu tak gelap sangat, kita guna hanya 400 atau 200 lah waktu malam. Tapi mostly orang guna 800 lah untuk ISO yang set dalam low light pada waktu malam. So seterusnya saya gerak kepada aperture. Aperture ni cakap apa, dia satu bukaan dalam kamera lah, betul.
Kalau makin tinggi aperture tu, makin sharp satu objek yang kita cuba ambil. So kalau kita apply knowledge ni dalam video yang kita nak shoot, kalau boleh kita nak bagi video kita fokus lah. Contoh kita nak buat assignment, kita nak bercakap, kita tak nak bagi background kita ganggu. So kita shoot video kita dalam, orang kata apa, aperture yang sesuai lah. Selalu kau nampak lagi rendah ni lagi blur, lagi tinggi ni lagi dia buka, lagi lens tu tutup, tapi dia akan bagi vivid punya panorama. So dalam situasi ni, kalau kita nak shoot video, macam kita nak shoot video tentang nature, atau kita nak shoot video orang kata apa, satu pemandangan, contoh kita dekat pantai, kita nak shoot satu video, so mungkin aperture kita tak set rendah lah. Contoh kalau aperture kita nak set rendah, kita akan apply waktu kita nak cuba take macro scene. Makro ni orang kata apa, situasi kita dekat dengan objek yang kita nak ambil. Contoh kita nak promote tudung ke, kita nak promote macam kita ada jual makanan, orang kata apa, cokotak ke apa yang tengah viral sekarang ni kan. Waktu dalam applying kita punya knowledge tu, kita akan cuba rendahkan aperture ni supaya objek yang apply dalam tu nampak sharp lah. Contoh butang baju Melayu yang sebutkan ni, kalau kita nak shoot tu, kita akan bagi aperture dia rendah supaya nampak yang ni je, nampak benda yang kita nak promote ni je. Tu sama juga apply kepada kita sendiri, kita akan bagi kita sharp supaya kita ada feel of depth ni pada kita bila kita buat satu presentation, satu video. So tu kita set. So tu sebenarnya sedikit tentang aperture. Dan selalunya orang akan main 3 benda ni lah untuk exposure dalam setiap kali kita shoot satu video atau kita ambil gambar. So tapi dalam satu kata dalam manual punya settings, mungkin ada orang kata ada tambahan lah. Ada tambahan EV, exposure value saya rasa, atau white balance. So white balance ni macam satu elemen yang orang cakap dia affect kita punya situasi atau mood satu video. Kalau kita tinggikan kita punya white balance, mungkin kita punya gambar akan jadi sedikit kebiruan. Cakap apa, dia sedikit kebiruan. Sekejap, tengok contoh. Kalau kita tinggikan, suasana tersebut akan jadi macam cerah yang sama, macam mana dia cerah keorenan. Dia macam bagi gambaran sama musim panas, macam fotografer atau videografer yang selalu term dalam video. Macam kita tengok dalam movie kan, dalam movie dia ada team yang dia orang pakai lah untuk gambarkan situasi tersebut. Macam contoh kita shoot satu video dekat New York, mostly videographer akan bagi movie tu nampak cool. Dia set white balance tu nampak ni lah, nampak kebiruan dalam scene tu. Tapi kalau dekat Mexico, dekat tempat-tempat panas yang dia shoot, dekat Timur Tengah, Padang Pasir, akan dia set white balance tu pada agak sama. Dia nak gambarkan situasi tu lah. Tu sebab sedikit tentang kata advanced colouring lah. Tapi tu lah, dia ada juga dalam situasi shooting video ni, kalau main dalam menu setting. So apa yang saya nak terangkan, korang nampak gambar-gambar yang saya ada ambil ni sebagai contoh.
So dalam situasi pertama, first picture ni ialah gambar yang grainy. Kalau korang zoom betul-betul, korang akan nampak detail gambar ni dia tak apa cantik. Dia macam ada macam grainy macam mana, dia macam ada benda timbul kecil-kecil. Benda kecil-kecil yang orang kata kalau ada dalam satu video atau gambar dia akan jadi slack cacat cantik sangat. Dan situasi ni yang berlaku jika kita shoot video kita dalam keadaan light. So seterusnya gambar yang kedua tu orang cakap apa, astrofotografi. Korang boleh apply kalau korang minat gambar bintang. So astrofotografi ni apply untuk long exposure fotografi. Dalam situasi kita akan cuba rendahkan sebaik mungkin shutter speed kita supaya nampak bintang ni kita nampak menonjol dalam gambar. Kalau kita just randomly bawa kamera kita malam ambil gambar lagi macam tu, kita tak akan dapat result. So benda ni achievable juga dalam video tu. Memang lawa buat time lapse satu fotografi. So dia achievable dalam set untuk so apa yang saya nak apply tadi ialah shutter speed yang kurang akan keluarkan result macam ni. Dan gambar ketiga ni gambar orang kata apa, long exposure fotografi juga. Kita boleh kita ambil satu torchlight dan kita boleh build kalau berdasarkan kreativiti masing-masing. Dan orang kata light kalau dalam video dia apply timelines dan timelines supaya benda ni orang kata apa, satu elemen cantik lah. Selalu video ni dia apply kat bandar raya yang sibuk, banyak kreator kat jalan raya, lepas tu banyak kita yang lalu-lalang dia akan nampak satu trail saja yang cantik lah. So gambar-gambar ni apa yang saya cakap tadi, kita boleh bezakan satu situasi gambar dengan menggunakan orang kata graf ni. Selalunya kalau saya manual graf saya akan nampak, kalau saya guna saya akan nampak graf of index. Kita akan cuba bagi video kita ni betul-betul exposure yang cantik lah. Kalau dia berat ada kanan expose, berat kiri ada expose. Saya cakap tadi white balance example tu, kalau dia lagi dia balance dia akan nampak situasi tu kebiruan, nampak situasi yang whole dan selalu kalau ambil gambar lepas video ambil video lepas video flat dan nampak lawa. Dan white balance ni kalau kita set lagi tinggi, contoh dekat pantai nak set satu, kita nak buat video kita ni adventure of sunset kalau apply high white balance jalan-jalan tinggi atau dalam shooting proses tu sendiri dia akan dapatkan satu situasi yang lebih menonjol, lebih lawa. So sebab sikit kita belajar dengan exposure ni. Macam okay, ni saya cakap ada tiga je dia pilih baca shutter speed ni ISO, tapi dia EV exposure yang bawah sekali lagi dan konteks ialah kita value yang kalau kurang orang cuba kekalkan value dia kat kosong like dia. So itu saja untuk pasal shooting. Untuk pasal shooting ni kita kalau boleh kita nak shoot video kita buat dengan benda kita shoot dengan stability lah. Jangan main ambil dia kita tahu itu common sense. So kalau boleh kita macam ada stabilizer mantap. Kalau untuk situasi assignment kalau boleh ada tripod
ada tripod mudah untuk ni tripod yang saya selalu guna saya nak review juga tripod saya selalu guna untuk assignment lah. Dia adjustable kaki. So kalau ada benda ni untuk ambil yang stable lah sikit daripada letak adjustment buku ni kalau jatuh susah tadi. So kalau boleh ada ni untuk setiap dia mudah ada untuk video assignment. Tapi kalau untuk shooting kalau boleh dia ada cara untuk ending sambil kalau nak shoot video dia kalau boleh dia slowly blend dia tak biar dulu kita nak bagi nampak video tu semua steady dia so pergerakan kamera tu memang penting juga pasti so itu saja untuk part shooting pun banyak pasal sebab part ni akan tunjuk kita punya image dalam satu video kalau part ni kita buat dengan kadar kalau kita nak ubah balik dalam part editing agak menyusahkan ada contoh shoot satu video yang tak stable tiba-tiba tak ada program macam nak kali so dia video boleh je edit balik dalam part editing kalau pergi dekat video stabilization jadi dia menyusahkan so kita nak mudahkan kita sendiri kita cuba setting yang sesuai lah kita cuba shoot dalam keadaan yang stable so kita tak susah di masa yang akan datang gitu so untuk part dan seterusnya ke editing part yang ditunggu-tunggu so saya nak ini mungkin fasa terakhir yang dia ambil banyak masa so betul kalau saya akan teruskan waktu rehat jadi untuk part editing ni saya akan mulakan sekarang part editing ni betul macam saya cakap awal-awal tadi part yang agak menyusahkan saya sebelum saya bergerak ke part ni saya nak tanya kalau ada orang tak faham ada soalan ngantuk boleh engage sikit kalau semua okey saya proceed semua okey ke? Kalau semua okey angkat tangan balik kat saya okey, alhamdulillah okey production on Filmora so okey so mulalah proses yang kita tunggu-tunggukan tadi proses editing so kenapa Filmora? Kenapa tak cari software lain? Kenapa Filmora juga? Banyak lagi software editing orang nak edit kat phone orang nak edit kat laptop preference taste masing-masing tapi kenapa kita buat Filmora? Ada orang tanya-tanya kenapa Filmora? Kenapa kita tak cari DaVinci software tak buat Premiere Pro so okay sebenarnya saya akan balik pada yang tadi Filmora ni dia cakap apa salah satu keadaan saya gambarkan Filmora yang apa simple dia mudah untuk orang yang baru nak start editing mungkin kita boleh kalau untuk application kita buat assignment atau buat video ikut kreativiti kita
Tapi untuk gunakan Filmora dalam setiap editing kita ni mungkin mudah lah orang kata, mudah untuk basic people yang baru nak start editing. Contohnya siapa yang baru-baru nak tengok, nak start edit video untuk projek ke apa, kalau guna film murah lah tempat dia untuk belajar. Sebab dalam film murah ni dia akan gambarkan satu situasi yang sama dengan, bukan sama, dia lebih kurang lah. Dia platform dengan editing video software yang lain-lain adalah Premiere Pro dan Filmora lah. Filmora ni saya banyak guna untuk assignment punya purpose lah, sebab dia memudahkan. Dia segi mudahkan daripada part saya ni ialah bila kita nak buat present, kalau kita nak buat video presentation atau kita nak buat video apa-apa lah yang perlukan kita tulis subtitle, perlu kita include graphic material. Kalau dalam Premiere Pro dia agak menyusahkan sikit, sebab macam saya cakap tadi, user interface dia agak complicated dan dia punya elemen dalam tu pun banyak orang still kena explore banyak lagi lah dalam tu. Dia tak ada nak suat kita macam Filmora buat. Macam Filmora dalam siap-siap ada template, subtitle punya template semua, kita just apply balik lah baru masuk. Tapi kalau kita nak cari dalam Premiere Pro agak susah sikit lah. Kita mungkin kena cari dekat internet template-template tu dan export bawa ke laptop kita atau komputer kita. Jadi soalan terakhir, kenapa saya guna Filmora yang latest? Filmora yang latest ni saya guna kerana orang kata sebab dia ada banyak new features lah. New features yang memudahkan kita buat assignment. So boleh je korang nanti nak belajar software baru, tapi untuk part assignment memang mudah lah guna Filmora ni. So saya nak encourage korang untuk untuk guna software ni sebanyak mungkin lah. Boleh je apply kat banyak situasi sebab dia untuk apa-apa purpose boleh, tapi untuk video assignment memang mudah. So seterusnya, apa yang kita akan belajar dalam proses editing ni. So dalam Filmora ni saya akan cakap kita akan mendalami beberapa aspek lah untuk faham Filmora ni secara keseluruhan. Jadi dia ada elemen yang pertama ialah hotkey. Hotkey ni shortcut lah, shortcut yang kita kena hafal lah untuk mudahkan proses editing. Dia tak perlu hafal semua, just macam beberapa shortcut ni kita kena ingat untuk kita memudahkan proses. Kalau tak mungkin dia akan ambil masa nak, kalau pakai mouse dia akan tekan sana, tekan sini, tekan ke sini. Kita guna hotkey ni untuk bagi efficient lah kita punya editing proses tu. So dia punya proses tak mengambil masa banyak sangat lah. So dalam seterusnya kita akan belajar tentang interface icon. Sebab dalam interface dia ada macam-macam icon tau. Mungkin kita tak berapa familiar, tapi insyaAllah saya akan cuba bagi korang familiar dengan interface yang ada dalam Filmora ni. Sekejap, sebelum saya pergi ke maklumat seterusnya, saya nak tanya, semua dah download ke belum? Ke ada yang tak pernah buka lagi ke? Ada yang memang tak faham terus lah. Jadi saya harap semua dah download atau dah familiar. Kalau tak download lagi tak apa, cuba download dulu, nanti boleh explore lepas ni.
dan seterusnya kita bergerak kepada part sequence. Jadi maksudnya part sequence dan template ni akan explain dalam part yang lagi detail lah, part yang lagi detail dalam part editing nanti. So seterusnya, so orang kata apa, ini adalah beberapa hotkey yang selalu orang guna untuk, bukan selalu orang guna, hotkey yang perlu orang ingat, perlu macam saya sendiri, saya ingat dan korang semua perlu ingat. Dia basically lebih kurang apa yang kita apply dalam Microsoft Word waktu buat assignment. Contoh kita type semua, lepas tu kita nak undo apa yang kita dah tulis tu, kita kena Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Kalau kan mouse semua nak delete semua, dia akan ambil masa. So dalam situasi ni saya akan highlight yang dalam slide ni lah, yang paling orang kat guna. Dia ada je list panjang, tapi kalau boleh korang ingat part ni, memang mudah lah kerja. Yang paling saya highlight ialah split ni korang akan guna banyak, dan undo ni orang akan guna banyak, dan select all ni pun selalu orang pakai sebab select semua, kata apa yang ada dalam sequence tersebut. Jadi tiga elemen ni saya akan kata expose dalam part editing nanti, sebab tiga elemen ni tak ada dalam Filmora yang lama. Filmora 9, Filmora 8 tak ada. Hanya Filmora X yang baru ni dia kenalkan tiga features baru yang bagi saya agak menarik lah. Nanti saya akan ajar dalam proses editing nanti. InsyaAllah kita akan teruskan kepada agenda yang betul, iaitu untuk cakap explanation details on the software. So dalam explanation details ni, bila korang buka Filmora, korang akan nampak interface ni. So dalam interface ni, apa yang korang nak buat? So dalam ni dia akan tunjuk projek-projek yang lepas macam ni, projek-projek saya yang lepas lah, yang saya guna, yang saya dah buat. Dan ini kita boleh pilih aspect ratio ni untuk video kita ni. Kalau untuk new project, kita boleh pilih aspect ratio apa yang kita nakkan. So dalam situasi ni ada banyak. Contoh kita nak buat video yang purposely hanya untuk Instagram, kita boleh pilih aspect ratio ni dan launch new project. Tapi saya nak buat so mostly dalam applying aspect ratio ni, orang akan pilih widescreen macam biasa lah, sebab dia applicable kat mana-mana. So kita teruskan kepada projek. So benda bila buka Filmora, inilah perkara pertama yang korang akan nampak. So dalam situasi ni kita akan nampak banyak benda lah. Kita, kalau siapa yang first time nampak ni, dia akan rasa agak tak berapa nampak lagi. So saya akan explain apa-apa secara detail lah, apa yang perlu kita faham daripada segi interface ni. So bila kita buka je Filmora ni, kita akan nampak blank, kita tak nampak apa, kita just nampak dia ni interface. So cara yang pertama kita kena buat adalah kita kena letak content dalam video tersebut. Kita akan letak kita punya video. So kalau video kita ni sama aspect ratio dengan, sama resolution dengan apa yang kita set untuk video, dia akan masuk terus macam saya buat ni. Dia tak tanya apa-apa.
kalau mungkin ada perubahan sedikit dekat setting video yang saya dah ambil dulu, mungkin dia akan tanya nak matching kepada video atau matching kepada software. So kalau boleh dalam situasi ni kita cuba matching kepada video, sebab kita dah shooting resolution ikut video. So nanti kalau dia tanya macam tu, saya lebih prefer bergerak ke arah matching video matching video to the sequence. So itu je untuk exposure bila baru nampak. So saya akan buka satu draft project yang saya akan guna. So dalam draft video ni ada beberapa stock video yang saya ada ambil semasa program saya di Sabah dulu. So ni ialah stock video. Bila korang masukkan video, dia akan ada media, akan tunjuk lah semua butiran-butiran yang korang nak masuk ni. Akan ada dalam 4 media, dalam folder. So apa saja yang korang letak media, tak kisahlah gambar ke, contohlah saya dalam situasi ni saya akan cuba ambil satu gambar dan cuba apply ke dalam ni. Dia akan masuk tapi akan matching settings gambar. So kalau saya letak ke sini, dalam timeline dia akan ada dalam bentuk gambar. So saya akan seterusnya terang secara detail lah tentang UI dalam ni, design interface dalam Filmora. So first kali bila kita nampak ni adalah orang panggil apa, head tail, kiranya benda ni lah akan digunakan untuk kita tengok part video kita. Dalam cakap, bila kita letak banyak video, dia akan bentuk banyak layer tau. Contoh saya letak banyak video ni, dia akan form banyak layer yang apply kepada timeline. So bila tengok layer ni, kita akan nampak satu video. So dalam situasi ni saya akan terang lah, dalam segi UI ni dia ada belah kanan ni dia akan lebih kepada preview, dan belah kiri ni lebih kepada lebih kepada editing part. So preview ni macam kalau korang nak perlukan smooth, contoh macam kita just export satu video ke dalam kita punya timeline ni. So kita nampak satu bar merah ni tau, satu bar merah ke atas kita punya timeline ni. Kalau kita nampak satu bar merah ni, bila kita render dia, kita play dia, mungkin dia akan sekat sedikit. So kalau kita nak smooth, kita akan cuba cakap apa, kita render dia dulu. So kalau kita render kat sini, dia akan bagi preview kita lebih smooth lah. Contoh kita nak tengok video tadi, taklah sekat. So tu untuk preview. Ni preview. Setiap kali export, kalau boleh kita render dulu untuk mudahkan urusan edit kita. So bila kita nak view balik, contoh nampak bar merah ni, selalunya orang tekan enter dekat timeline ni, dia akan render terus. Dia akan render terus dan mudahkan
preview kita nak tengok balik lah setiap video ni. Kalau dalam part merah ni dia akan macam cakap apa, dia akan bagi video kita agak laggy lah untuk kita view satu-satu. So tu untuk part ni video. Untuk part preview, jadi kalau dalam video ni kita nak add satu voice over, kita just tekan kat sini. Dalam video ni kita ada video dan audio tau. Dalam audio dia ada setting masing-masing, dalam video pun ada setting masing-masing. Cara korang nak tengok setting untuk video, korang just right click untuk mouse dan dia akan keluar apa option yang kita boleh buat dengan video tersebut. Nanti saya akan explain dengan lebih detail. Ni untuk video, ni untuk audio dengan video ada sekali dalam ni. So seterusnya, macam saya nak explain tadi tentang voice over, contoh korang buat satu video dokumentari je. Korang just letak gambar yang macam mana? Korang buat satu dokumentari video ni, dia just ambil stok video yang banyak-banyak. Bila ambil stok video banyak-banyak, kita just compilekan dan mungkin dalam tu kita akan perlukan voice over ni. Voice over ni selalu diguna pakai untuk cakap apa, narrate satu scene tu. Contoh lah, dalam situasi ni ramai komiti tengah menunggu boat untuk pergi ke tempat program. So dalam voice over ni mungkin saya akan cerita sedikit. Dia akan voice over lah video yang diterangkan ni tadi. So bila tekan voice over ni, dia akan keluar ni. So bila kita tekan record, dia akan record. Kita boleh pilih sama ada kita boleh mute kita punya video atau biarkan je. Kita akan guna mikrofon sedia ada. So itu untuk voice over. Kemudian ini part yang agak penting lah. Part ni selalu kita guna pakai dalam edit Filmora ni. Korang boleh pergi dekat sini atau pergi dekat atas ni untuk drag timeline lah. Kalau dalam video yang panjang, drag timeline ni agak penting sebab kita boleh pergi ke video tu secara detail lah. Korang nampak kan? Kalau saya drag ke sini, dia punya timeline ni dekat sini 1 minit kan? 1 minit. Contoh korang buat video 10 minit. Korang punya video dekat sini nampak video ni kecil sangat dekat belah kiri. So bila korang buat video panjang-panjang, selalu akan main dengan part ni lah. Part dragging the timeline ni. Part ni kalau korang nak touch video on detail, untuk edit lebih detail, contoh lah korang nak apply satu gambar untuk scene yang betul-betul, scene yang orang cakap apa? Scene yang kena dengan contoh lah korang macam nak letak gambar kat dalam ni. Lepas tu korang nak letak gambar tu dekat ni lah, dekat scene tu je. So dia perlukan detail. Mungkin korang akan kecilkan lagi. Lepas tu korang akan main lah dia sampai part mana yang korang rasa dia akan ada dalam video. So itu untuk part cakap dragging the timeline ni. Dia based on kita punya duration of project lah. Lagi lama, lagi panjang kita punya ni, lagi kecil video jadi. So kalau kita nak mudahkan kita, bukan kita nak mudahkan kita nak touch satu projek tu dengan lebih detail, kita akan kecilkan cakap apa, video ni lah. Kita akan panjangkan ni supaya kita boleh edit dengan lebih detail dekat part-part mana kita nak letak. So saya akan buat ni in a complete process, nanti akan jadi satu complete. Untuk sekarang saya akan terang pasal preview interface dulu. So dalam ni dia ada
ada yang cakap apa, preview. Kalau kita nak video kita jadi kecil, video kita jadi full, selalunya orang akan apply kat sini je. Dan dalam part ni kita boleh bagi video ni kecil atau bagi video ni besar. Kita boleh adjust kita punya video punya size. Ni mostly orang akan adjust size ni untuk orang cakap apa, untuk buat video assignment agak nampak lah kalau kita kalau kita nak apply kan benda ni, kita apply kat dalam video assignment, kita nak tunjukkan gambar kita yang kecil, lepas tu ada slide akan jadi orang cakap apa, akan jadi ni lah, akan jadi main highlight. So so dalam situasi ni korang akan nampak, kalau korang nak nampak slide nampak orang cakap apa, slide ni depan slide belakang daripada video korang kena letak kat atas tau. Macam situasi tadi, kalau korang letak kat bawah, dia akan tenggelam. Muka korang buat video tu akan tenggelam. So dalam part editing ni, video yang atas ni dia akan dapat headline lah. Dia akan dapat, macam cakap apa, dia akan diutamakan. Yang video yang atas akan lagi diutamakan daripada video yang bawah. So itu je konteks untuk ni. So macam situasi tadi saya cakap. Okay, seterusnya saya bawa pada full resource ni. So kita ada banyak option kat atas ni, tapi mostly ialah template lah yang akan disediakan kat atas ni. So kita akan touch untuk part atas ni. Tapi untuk part preview ni penting belah kiri ni juga, part lock slide ni. Kadang-kadang kita macam nak edit satu part yang kita tak nak kacau part orang lain. Contoh, kalau kita bawa satu video, lepas tu kita cut video yang ada kat atas. Kita cut video yang ada dekat tempat lock ni. Dia akan affect dua-dua video. Mostly situation dia akan affect dua-dua video. Tapi bila kita lock, dia takkan kacau. Dia akan tak kacau. So apa yang kita kena apply ni, kita kena lock track ni. Dan kalau kita tak nak bagi dia nampak, kita boleh letak icon eye ni. Dia akan bagi clip tu kita tak boleh nampak, invisible. So clip tu still ada, tapi dia tak boleh dilihat dengan mata kasar. Pasang lah. Okay. Dia tak boleh nampak sebenarnya. So mostly yang akan dipakai ialah locknya features ni penting lah. Kalau korang nak bagi features korang tu tak bergerak, korang nak bagi macam satu video korang dah stable, korang tak mau kacau apa dah, korang sepatutnya lock supaya dia tak kacau dah. So seterusnya tu untuk lock ni crop. Kalau korang nak kecilkan video korang just nak bagi nampak dia tulis as ni je, dia akan main kat part crop ni lah. Dan pan and zoom ni dia akan zoom video kita ni daripada full, dia akan zoom ke part kecil yang kita nak ni je. Ni antara salah satu feature yang agak menarik untuk belajar. So seterusnya kita ada adjustment speed. Contoh kita pilih satu video, kita nak video tu dicepatkan
cepatkan 2 kali, tengok dia punya time jadi kecil. So bila korang play, dia cepat 2 kali ganda. Tengok bila tak render kan, dia punya preview dia akan jadi laggy sedikit. So kalau boleh, bila korang import tu, korang just bila korang apply video korang dekat timeline ni, korang terus render lah untuk mudahkan editing proses. Bila korang nak review, taklah sesukat macam video ni agak laggy lah. So seterusnya, tu untuk speed, kalau korang nak bagi adjust speed untuk setiap video. So ini part advanced color tool. Advanced color tool ni untuk orang cakap apa? Enhance color dalam video. Secara jujurnya saya tak pernah cuba lagi function ni. Tapi selalunya orang yang nak dia punya end result dia nampak cantik, color correct lah. Color correct satu video ni memang akan nampak satu hasil yang nampak profesional. Sebab nak color correct ni bukan senang. Dia punya adjustment tu agak susah untuk kena dengan kita punya video yang kita rakam. So color correct ni punya proses pun akan ambil masa yang panjang. Tu sedikit tentang user interface dekat sini. So bila korang tekan left click untuk satu video, dia akan keluar part ni. Macam saya cakap tadi, kalau korang ingat hotkey tadi, mudah lah korang nak edit nanti. Contoh, korang pergi dekat sequence ni, korang tekan Ctrl B, dia terus cut. Korang tak payah dia terus cut. Bila korang tekan Ctrl B, dia akan terus cut video ni. So korang tak payah nak pergi dekat mouse, tekan dekat ambil masa. So saya nak undo balik, saya just tekan Ctrl Z, akan kembali kepada benda yang asal. So seterusnya, bila right click sini, saya akan nampak macam-macam adjustment. Selalunya adjustment video, bila korang tekan video ni 2 kali, right click, korang akan nampak properties video secara detail lah. Properties video secara detail ni memang penting untuk kita tengok. Macam mana orang cakap, untuk part editing mungkin kita akan ubah sedikit property dia ke, kita nak rotate ke, kita nak bagi mirror. Tengok sekarang dia dah terbeli ya. So mungkin kita nak rotate sedikit ke, dia ikut situasi kita nak buat macam mana. Mungkin video kita ni kita nak, contoh video kita ni redundant, video kecil ni, dan kita nak position kita ni precise, kita boleh main dekat part X dan Y position satu tempat. So bila kita slide ke kanan, video akan naik. Bila slide ke kiri, video akan rendah. Dan bila slide dekat X ni ke kanan, dia akan pergi ke kanan. Dan pada part C X ni slide ke kiri, dia akan pergi ke kiri. Okay. Tu untuk property yang pertama, property transform. Macam property compositing ni, kita boleh bagi video kita ni, nak bagi dia gelap ke, nampak dia menjadi gelap sedikit. Selalunya orang takkan kacau part ni. Sebab yang ni mungkin kita akan apply kat filter nanti, buat lighting semua. Dan opacity, mungkin kita tak nak bagi video kita nampak, kita nak bagi dia just macam sama-sama, dia akan jadi macam ni. Kita boleh adjust juga part opacity. So kita boleh bagi dia terang dan boleh bagi dia nampak sama-sama sebagai betul. Just nampak sedikit. Kadang-kadang apply juga benda ni dalam editing. Depends on apa yang kita nak buat. So seterusnya,
motion tracking. Motion tracking ni satu feature baru oleh Filmora. Saya akan, sebenarnya saya tak pernah cuba lagi motion tracking ni, dan mungkin kita cuba apply sekarang kot. Untuk motion tracking ni kan, kalau korang nak, dia sesuai digunakan kalau korang nak bagi satu orang kata apa, satu tambahan atau application penambahan daripada segi teks atau gambar, dia akan ikut motion yang disetkan oleh video. So macam ni korang boleh apply lah. Korang nak letak gambar ke, korang nak letak teks ke. So macam contoh video ni, dia jalan straight tau. Dia jalan straight. Mungkin tak nampak sangat lah. Sekejap, saya cari satu video lagi. Kalau video ni, nampak. Macam korang nampak tadi, dia akan tanya matching to the sequel semua. Macam saya terang awal tadi lah. Kita matching to the video kalau boleh. Nampak kan, video orang ni naik basikal, dia bergerak daripada kanan ke kiri. So mungkin kita boleh apply motion tracking. Motion tracking ni kita boleh letak satu objek, nanti dia akan ikut kita punya pergerakan tu. So itu untuk motion tracking. Dia apply juga berdasarkan creativity. Tapi mostly tengoklah macam mana. Kalau korang rasa korang perlu tambah dalam video korang, just tambah. Mungkin nak bagi satu teks tu bergerak-gerak, nampak animation dia, nampak lagi style orang kata. Ni stabilization. Kalau klip korang macam saya cakap tadi, dalam phase sebelum, phase shooting, kalau korang ambil video yang agak shaky, yang tak stable, mungkin korang boleh adjust kat part stabilization ni. Dan mungkin video yang korang dah shoot stable, korang boleh je letak stability ni balik untuk bagi nampak dia lagi smooth lah. Tapi dalam situasi ni, dia lebih digunakan untuk video yang agak shaky lah. So, ni lah yang saya cakap tadi. Nak ikut media, nak ikut video atau nak ikut sequel. So, dalam situasi ni, kita tengok balik property. Kita nak stable. Sekejap, saya cuba cari video yang kurang stable. Video ni ada adik berjalan. Kalau korang ada rakam video yang tak stable, so apply je. Dia akan ambil masa sikit untuk render video ni, untuk stabilize video ni. So kalau korang nak apply stabilization, korang boleh apply untuk video yang agak shaky. So seterusnya kita ada chroma key. Chroma key ni digunakan untuk green screen lah. Misalnya YouTuber atau content creator ni selalu pakai green screen ni untuk macam mana? Untuk bagi diorang ada dalam video diorang tanpa nampak kat lah kat situ. Contoh, kalau kita punya tangan kita ada dalam green screen, kita akan nampak tangan kita bergerak-gerak kat dekat awan ni. Macam tu lah dia punya application ni. Kalau korang ada video green screen, korang boleh apply dekat part chroma key ni. So seterusnya lens correction. Lens correction ni depends on kita shoot video pakai apa. Mostly kalau pakai GoPro, dia punya lens agak wide.
Dan untuk kita correct video, kita akan guna lens correction lah. Sebab video yang diambil pakai action cam ni wide, so mostly orang akan correct balik lah. Sebab wide lens untuk create satu video yang cinematic tak nampak gah lah betul. Dan ni kita ada drop shadow. Kita akan, kalau kita nak apply satu video dan kita nak bagi dia nampak ada macam, so dalam situasi ni korang kecilkan video ni. So kalau korang apply drop shadow, dia akan bagi shadow lah, tapi mostly orang tak pakai lah. Tengok lah, depends on the situation, effect yang kita pakai. So seterusnya saya gerak kepada audio. So part audio ni adalah satu part yang agak penting dan saya rasa korang perlu tekankan, sebab sound dalam satu video tu main peranan yang besar. So dalam situasi kita nak buat video assignment atau kita nak buat video presentation menggunakan, so kalau dalam situasi ni korang punya video korang ambil, korang punya sound slow, korang boleh tingkatkan sound korang daripada sini lah, kat part ni. Boleh adjust kat sini atau boleh adjust dekat part ni. Korang tarik je. Atau korang nak slowkan korang punya voice, korang tak mau bagi kuat sangat sebab korang punya percakapan dekat dengan mic. So mungkin korang boleh rendahkan sikit lah, tak nak bagi bunyi yang agak mengganggu. So tapi selalunya orang akan tambah bila recording ni, dia punya mic agak tak detect. Sebab mic untuk recording video selalunya depends on orang lah. Selalunya gadget yang tak berapa high end, mungkin mic dia tak berapa dengar sangat. So atau earphone ni kita pakai ni mungkin rosak ke, mungkin tak apa dengar. So selalunya kita akan kuatkan sikit lah kita punya voice based on, bila kita kuatkan tu kita kena dengar dia suitable dengan kita ke tak. Kalau rasa kuat sangat, kita rendahkan sikit. Kalau rasa tinggi sangat, kita cuba rendahkan sikit. So dalam voice ni korang boleh ni juga, korang boleh denoise, remove background noise, tapi dia punya function ni bagi saya tak berapa praktikal sangat. Selalunya dengar juga bunyi background noise kalau kita ada macam masa kita tengah rakam video tu ada bunyi kuat, tiba-tiba ada adik kita jatuh ke, tiba-tiba mak melatah ke, alam maklum lah puasa kan. Jadi kalau nak remove background noise dalam software editing ni, bagi saya tak berapa praktikal lah, sebab saya dah cuba apply lah. Bila kita ada rakam dengan bunyi kuat tu, agak tak berapa, agak dengar lah. Kalau remove background noise ni, kalau kita apply, kalau strong, dia akan macam bagi kita punya suara tu inverted, macam mana bunyi yang tak, agak kurang senang. Jadi saya kalau pakai, saya akan pakai dekat mid atau weak je, tak pakai kat strong. Tapi mostly saya tak pakai lah, sebab kalau boleh kita shoot dekat satu scene yang tak ada noise pollution lah, tak ganggu kita punya percakapan tu. Kita nak information yang kita sampaikan tu clear berjuang. So ni antara salah satu orang kata Filmora X punya new features, voice ducking. Voice ducking ni boleh apply, contoh kita nak buat satu video kita bercakap lah. Video bercakap, lepas tu kita nak letak satu background music.
Bila kita apply benda ni, tengok kita akan lower volume of other clip. Bila kita play, kita punya voice dalam clip ni, kita punya lagu background kita akan automatic bagi direndahkan dalam clip yang kita pilih ni. Kau nampak kan, dekat sini rendah sebab saya dah ducking part ni, sebab saya dah voice ducking part ni, so background music akan jadi rendah. Depends lah, kalau korang nak lagi rendah, korang main kat sini. Kalau korang nak bagi background music tu kuat, boleh lagi kat sini. Tapi mesti orang just set mid je. So bila korang cakap, dengar sedap lah. Background music tu blend in lah dengan kita punya suara tu. Lepas tu korang nampak kan, bila habis je klip ni, dia punya background music ni kan naik balik tinggi. Dia naik balik tinggi. So kalau korang nak semua video korang ada voice ducking, korang just pilih banyak video at the same time. Korang just macam ni, korang drag dan korang pilih, korang pergi ke audio, korang tekan ducking kat semua audio korang yang korang pilih ni lah. Dan dia akan automatic ducking. So nampak ni, setiap video kita ni semua akan direndahkan background music supaya kita punya suara ni boleh menonjol lah. Akhir tu untuk orang kata apa, untuk situasi nak rendahkan suara ni. Macam saya cakap tadi, ni antara Filmora X punya feature baru lah, voice ducking. So dia agak applicable lah dalam video assignment kalau kita nak guna. Atau kita nak buat clip yang ada narration, boleh je. So kita ada video property, kita ada audio property, dan kita ada color property. Sekejap, saya cekkan dulu. Color property ni, dari sini kalau kita nak adjust sedikit color dia, tengok kita ni bagi dia terang, kita boleh adjust kat color enhancement. Ni white balance yang saya cakap tadi, saya ada explain dalam part shooting. So kalau korang ke kanan, dia akan nampak situasi warm. Kalau korang ke kiri, dia akan nampak cold. Dia agak kebiruan dan ni agak keorenan. So untuk white balance lah. Korang nak adjust kat dalam editing boleh, korang nak adjust dalam camera pun boleh. Ikut korang lah macam mana. So selalunya yang ni pun kadang-kadang on adjust saturation, tinggi saturation, maknanya kita punya color tu lebih deep lah. Nampak situasi sekarang cuaca tengah orang kata tengah berubah ni, sunrise ni, maknanya matahari tak apa nampak, so dia punya keadaan agak biru lah. So bila kita tinggikan saturation, dia punya color biru tu lebih nampak, lebih pekat lah. Kalau tak, dia just macam tu je. Kalau saturation nampak lagi biru lah. Macam tu. Korang dalam slider ni untuk color, korang just adjust ikut korang punya sedap lah. Kalau korang rasa sedap tinggi kontras, korang just adjust korang main slider ni ikut korang punya taste. Tapi untuk saya lebih selalu tinggikan saturation dan kontras ni ikut keadaan. Saya akan cari satu point yang memuaskan saya punya mata ni, visible. So brightness, kalau sekarang mungkin dalam video tak apa terang, so kita ambil kau cerah masa depan saya.
over betul. So, so brightness ni adjust ikut kesesuaian juga macam saya cakap. Lepas tu kan kalau korang rakam video, kalau korang nak main banyak dekat color, korang kena rakam dalam orang kata apa, raw raw video. Sebab kalau raw dia akan bagi kita punya clip video ni, kita akan adjust banyak coloring kat editing part. So korang boleh set raw kalau korang nak edit color video korang tu dekat editing platform. Sebab selalunya color yang kita rakam biasa ni dia agak apa, biasa. Dan kalau professional setting lah, selalu rakam video dalam bentuk raw supaya dia orang boleh edit dia punya color enhancement ni dalam part editing. Jadi seterusnya okay, pas settle property, so dalam ni korang boleh nampak lah, selalunya features bila left click ni yang saya selalu pakai adalah kalau korang set click korang jauh-jauh, korang just left click, korang tekan ripple delete, dia akan rapatkan terus korang video. So saya nak rapatkan ni juga ripple delete. Terus kalau korang ripple delete kat sini terus, dia akan delete video. So korang kena delete dekat dia punya ni interval, dekat ruang kosong ni. Kalau ripple delete dia akan rapatkan dari video. Misalnya kalau video kita kita transport jauh-jauh, so benda ni agak praktikal untuk korang apply. So seterusnya saya bergerak pada part template. So ni itulah yang saya cakap, saya suka guna Filmora sebab dia dah sediakan semua. Contoh background music ni, korang boleh just transport kat bawah ni. Transport ni background music tau, dia macam equal. Korang boleh pilih background music mana yang sesuai dengan video team korang. Lepas tu kalau korang nak mau audio, korang boleh pergi dekat dia punya ni lah, dekat dia punya store dia. Ada yang free, ada yang bayar ikut keadaan lah. Tapi tengok lah, kalau dalam ni background music dia dah okay, korang boleh je ni, boleh je guna terus. Kalau korang malas nak cari kat YouTube ke semua. So ada banyak agak, sebab tu saya suka guna ni. Sebab dia dah bagi siap-siap, dah ikut team kita guna tu untuk background music. Ni audio yang dia dah bagi dalam template. Then titles ni macam kalau kita nak add text kat video tapi yang dalam bentuk yang lebih interaktif. Dalam titles ni lah yang orang akan tambah text apa semua. Contoh saya ambil text here. Korang nak tambah contoh korang buat nama program tu, korang lepas tu nak bagi ni keluar, korang tulis apa yang korang nak. Contoh saya tulis Lemoy Mark. So korang dalam Python ni selalu applicable untuk video assignment juga. Kalau korang nak tambah information yang berkait, memang just tambah je lah.
ambil je template yang korang minat. Contoh lah korang nak buka video korang dengan opener ni. Opener ni macam korang nak buat intro korang punya title video. Contoh korang ada parenting assignment, tu korang tulis lah kat sini. Shortcut marker ni kan. So bila korang tekan M, dia akan keluar marker tau. So kalau korang nak ubah korang punya shortcut, korang pergi kat keyboard shortcut ni, korang nampak semua shortcut yang korang boleh ubah lah. So dalam situasi ni, saya tak nak M ni kacau saya nak tulis text. So saya tulis Q lah. Q ni tak kacau saya sangat. Korang cari lah yang mana korang boleh adjust apa yang korang nak. Adjust shortcut tu. Macam selalunya kita guna Ctrl Z ni nak undo semua. Korang boleh je letak Z terus je. Letak A terus je, tak payah tekan Ctrl. Ikut korang buat macam mana. Tapi saya rasa untuk part ni saya tak ubah kot. Mungkin ada part yang sesuai diubah. So dalam teks ni kita nampak ni. Lepas tu kalau korang nak tulis, korang boleh tulis kat atas ni terus. Atau korang boleh tulis kat dalam property. Korang ingat dalam part kiri ni ialah part property. So korang tulis my family gitu. So korang nak ubah font, korang boleh pergi. Tu nak cakap lagi kan. Korang boleh download custom font lah. Yang mana nampak menarik, yang tak ada dalam Filmora ni, korang boleh download. Lepas tu dia akan keluar nanti. Contoh saya nak pakai apa dia namanya? Allah. Ni salah satu font yang saya export. Nama font ni Gloss and Bloom. Korang just pergi kat sini. Korang type apa yang font yang korang nak. So korang just apply. Lepas tu nampak ni font dia terus berubah ikut font yang kita export ni. Kita dah download dekat luar ni, kita just apply. So lepas tu korang boleh lah adjust text bagi kecil, ni besar lagi. Tapi ikut lah, kalau saya nak lagi cepat, saya akan selalu drag V terus sini lagi besar dekat tempat ni. Nampak ni kita boleh bagi dia jadi vertical. Kita boleh bold dia, kita boleh klik dia. Kita boleh letak kat lebih praktikal, kita akan main kat alignment lah. Kita tekan center, dia akan pergi ke center. Tekan bawah, tekan bawah. Kalau nak lebih precise, kita adjust dekat transform. Kita main slider ni. Kita nak dia dekat tengah, betul-betul tengah. Kita letak kat sini. Kita nak macam mana kita main slider ni untuk bagi word tu precise kat mana kita nak letak. Gitu. So kita nak text style kita macam mana. Selalunya orang pilih biasa. Kalau dark ni dia bagi ada shadow. Nampak ni, tak nampak terus. So korang pilih text. So korang boleh ubah text style korang. Korang nak ubah dia macam-macam jenis lah. Lepas tu korang pun boleh adjust kat animation korang punya ni. Animation text korang ni. Korang nak bagi dia masuk
ada ni, ada animation. Dia akan ada animation yang korang apply tu. Sekejap, ada slide sikit. Tapi basically macam tu lah. Saya nak cerita pun panjang-panjang pun dia main around the bush. So korang boleh pilih je title korang nak. Korang nak selalunya applicable untuk letak based on situation lah. Contoh lah, assignment kita tengah bahasa tajuk pun, kita bagi lah. Kadang-kadang font dalam ni dia dah ada terus, dia ada macam square ni. So mudah kita, kalau kita nak letak manual boleh juga. Kita pergi, selalunya dia ada macam function type, korang tekan, dia terus boleh type kat dalam ni. Dalam situasi ni, kita nak type, korang just tekan je, dia akan keluar title lah. Macam tu lah. So, ni ialah benda yang korang boleh apply. Macam lower third ni korang nak, macam dalam video committee, korang nak type title lower third ni kat bawah. Korang nak macam nak ceritakan dekat mana korang pergi tu, dia akan macam ni saya tulis sebab saya sekarang kat Sabah kan, so lepas tu kita just ikut situasi kita nak letak macam mana lower third ni. So tu untuk lower third. Kemudian subtitle ni memang penting kot. Kalau korang nak buat video yang ada subtitle, korang just boleh apply terus. Tapi dalam subtitle ni korang kena matchy je. Proses matchy tu agak menyusahkan lah. Contoh sekejap, ada video tentang boleh macam mana korang kena matchkan percakapan dia dengan subtitle. So dalam situasi ni korang akan apply, korang akan banyak copy, korang paste, copy, paste, korang akan tulis lah subtitle apa berdasarkan apa yang dia cakap tu lah. So ni so dekat part subtitle tu dia ada banyak template, tapi pilih template kalau boleh yang bagi sesuai dengan video lah, bagi dia keluar, dia macam mana, dia ada shading supaya macam ni, dia ada macam warna hitam ni, dia akan bagi warna putih punya teks tu appeal, dia akan bagi nampak menonjol lah. So kalau boleh pilih subtitle punya template yang ada orang kata outline ni lah, untuk mudahkan. So dalam situasi ni juga korang boleh apply and credit. Kalau korang buat macam satu video assignment yang perlukan korang berlakon, buat satu scene acting, so korang boleh je letak end credit tu. So seterusnya macam saya tunjuk di titles ni based on korang punya apa yang korang nak apply. So seterusnya next element is transition for video, depends on creativity korang juga. Tapi kalau boleh transition ni jangan over sangat lah. Pilih yang sesuai dengan konteks video lah. Tapi macam ni
saya akan tunjuk end product nanti saya akan tunjuk, tapi kalau boleh pilih yang sesuai. So transition pun ada banyak jenis, korang pilih yang sesuai dengan korang punya korang punya video punya sequence tu. Macam saya nak tunjuk, sekejap. Okay. Okay, dah nampak ni. So, sekejap. Sekejap ni. Saya nak tunjuk, cakap apa, contoh, kalau boleh kita buat satu transition yang seamless lah orang kata. Kau nampak kan semua dekat atas ni merah kan. Kau boleh kita render untuk bagi preview dia nampak lagi smooth. Tapi untuk sekarang mungkin tak. So ni contoh video yang complete lah. So dalam situasi ni kita boleh apply je template kat mana yang kita rasa sesuai lah, sesuai dengan sequence video. Macam ni kan, kau nampak sekarang ni kita ada atas kapal terbang. Lepas tu kita nak bawa ke sequence yang seterusnya, kita nak bagi transition tu tak rasa sangat. So ni part shooting pun ambil peranan sebab kita dalam transition ni just apply effect, tapi dalam part shooting tu yang kena bagi sesuai pergerakan kamera kita tu yang akan bagi kita nampak berubah. So kalau tak dia akan pergi ke cermin satu lagi, tapi dalam situasi ni transition dia ke video baru terus. Gitulah jawab dia. So transition pun perlu apply dekat tempat yang sesuai. Macam tu. Dan pas transition ni lah effect. Kalau kita nak letak macam-macam kata filter boleh, kalau kita nak letak blur kat muka boleh, macam-macam lah kita boleh apply kat sini. Kita nak buat video ala-ala shaky boleh. Instagram like ni some of filter from Instagram. Ni LUT pack. Selalunya orang akan ambil LUT pack ni lah orang akan apply dalam bab video. So kalau korang nak apply, korang kalau boleh korang apply kat semua part. Bagi dia stick kat part paling atas. Bila stick kat part paling atas, dia akan nampak, dia akan apply kat semua video. So dalam situasi yang saya cerita ni, kalau boleh part-part yang perlu ada dalam semua video, contoh lah, saya nak bagi logo Perkim duduk atas sekali. Dah mana logo ini. Sekejap ni. So contoh lah, korang nak bagi logo IG korang ada dekat whole video, logo apa-apa lah. Korang just bagi dia duduk kat top. Korang bagi dia duduk kat paling atas dan korang tarik dia untuk semua sequence dan korang lock dia. Bila korang lock, okay,
logo tu dia akan remain lah. Dia takkan dikacau oleh part-part lain. So dalam situasi ni kita nak apply ni untuk satu video full. So bila play dia akan ada kat situ lah. Dia akan ada je kat situ. So kalau kita nak satu elemen yang tak mau dikacau sebagai orang kata trademark, kita boleh just letak kat situ. Kita lock. So nanti kalau ada adjustment kat part lain dia takkan kacau. Saya pun sekarang tak boleh ubah. Apa ni? Saya boleh ubah video-video saya ni, tapi logo ni dia takkan diubah kalau kita lock. Sama juga konteks kalau saya lock video. Lock video, sekarang saya tak boleh adjust apa-apa. Saya nak bagi sequel saya tak kena kacau, just lock, then kita boleh adjust apa-apa orang kata unsur yang kita nak apply kat atas video. So kita just delete dan bio. So next. Motion tracking. Oh ni okay. So mungkin saya tak terang lagi dalam part video ni. Ada satu function orang panggil keyframing. Keyframing ni mana animation? Tak jumpa pula. Motion tracking. Sekejap, nanti kalau saya jumpa saya akan go back pada effect tu. So basically apa yang saya dah terangkan ni cover as a whole. So korang boleh nampak daripada interface ni, belah kanan ni more kepada preview video, yang belah kiri ni more kepada sequence setting, dan part yang paling selalu kita adjust ialah part atas sekali ni. Kita nak letak audio, kita nak bagi audio kita tak awkward, tak nak. So kita takkan main dekat part ni yang banyak pun. Dan part property kita secara video. So kalau kita buat satu projek daripada raw, mungkin akan ambil masa sebab kita akan cut, sebab proses tu akan ambil masa untuk cut video untuk part yang sequel dia just elok je. So dalam konteks saya ni, saya dah ringkaskan satu sequel video yang matching dengan lagu tu. Mungkin lepas ni saya akan play. So sebelum ni satu orang cakap features yang agak function lah untuk kita, iaitu record. Record ni korang boleh record sendiri daripada ni. Tak silap saya dalam Filmora ni korang boleh record screen, korang boleh record webcam, korang boleh record voiceover juga. Record PC ni pun contoh kalau korang nak record kita punya
kita punya meeting ni as a whole, korang just pergi dekat record atas ni, record PC screen dan korang boleh record lah. Dia akan keluar macam ni. Akan keluar button record dan korang boleh lah record screen daripada Filmora. Applicable juga. So korang boleh pilih frame rate dia, pilih dia punya masa yang korang nak record tu. Semuanya. So korang boleh test voice dulu lah. Test voice dulu sebelum korang record korang punya video. Korang punya screen silap. So applicable juga. So bila kita dah habis satu projek, sekali satu lagi tips, korang jangan lupa korang kena kerap save lah. Save, Ctrl S, korang kena selalu save sebab kadang-kadang kita punya laptop hang, lag ke apa ke, nanti dia tak save progress, agak rugi lah masa kita buat panjang-panjang. Jadi apa-apa, so korang kalau dalam editing ni korang kena kerap save untuk elakkan orang kata mitigating rate. So dalam ni korang boleh nampak. So ni apa yang ada dalam ni, ada je dalam kita punya ni. So dalam keyboard selalunya akan digunakan button spacebar untuk play, Ctrl Z, Ctrl B untuk cut. Tu antara yang selalu lah kita akan guna untuk keyboard. Play preview ni, lepas tu kita adjust video kita ni lain ni, kita adjust ni. Kita nak tengok voice kita boleh tengok dekat pitch ni. So then untuk part export video, bila kau nak export, dia akan bawa ke macam-macam jenis types of exporting size. Orang kata apa? Jenisnya exporting. Macam format yang selalu orang apply untuk export ialah MP4. Macam korang nak sound je, korang boleh export MP3. Korang nak GIF ke, lalu MP4. Yang lain ni saya tak pernah pakai lagi. Dan boleh je kalau nak upload ke YouTube terus. Tapi untuk saya selalu export dia dari sini. So korang boleh pilih ke mana orang kata apa, target file yang mana korang nak simpan video. So korang boleh edit nama video korang apa-apa. So kita letak nama So kat sini korang boleh nampak lah setting yang banyak. Selalunya untuk editing ni orang akan pilih H.264 ni, dan RISO ikut kita punya pilihan. Yang atas kali ni 4K, yang ni 1080, dan frame rate kita punya video kita nak berapa. Contoh lah, kalau frame rate video kita 24 fps, kita just apply balik 24 fps. Dan kbps ni dia punya bitrate, makin tinggi bitrate ni makin quality video. Kalau korang letak tinggi ni, memang dia punya size lagi besar kan jadi. Untuk audio, macam saya selalu pilih 5.1 surround sound. Korang boleh pilih stereo, tapi saya recommend stereo atau surround sound. Dan sample rate pilih yang paling tinggi, bitrate pun pilih paling tinggi. So untuk export, untuk bitrate ni dia akan tentukan size video korang. Macam saya letak rendah ni kan, tinggi okey, korang akan nampak 57 je MB.
So selalunya saya agak-agak saya punya setiap video saya nak anggaran dalam 300 MB 300 ke 200 MB. So adjust kat kbps ni. So tak cukup lagi. Bila kita adjust jadi 80,000 kbps, dia akan keluarkan saya punya target. Saya nak size dalam around 300 MB. So kualiti dia pun tak ada teruk sangat, just nice. Bila kita letak, bila kita nak based on variety of bitrate kita letak. So rasanya korang ada apa-apa soalan tak setakat ni? Sebab banyak juga apa yang saya dah terang tadi, mungkin ada yang tak faham ke, mungkin ada nak sharing ke. Lepas tu kalau nak export lagi cepat, korang boleh adjust kat part GPU. Dia akan bagi korang punya komputer processor tu fokus untuk render satu video. Dan render video dekat Filmora ni agak cepat lah berbanding render kat Premiere Pro tu. Kalau korang nak submit assignment last minute ke semua, bidang ikut lah. So korang boleh, macam mana, Filmora ni agak penyelamat lah sebab tak ambil masa sangat. Tapi depends on resolution juga. So saya nak open kepada soalan. Kalau ada tak faham ke daripada apa-apa ke,